yang orang yang ada IR kan, yang depan tu. Insinyur siapa? Insinyur Ali, Insinyur Abu. Jadi depan nama dia tu ada IR. Maknanya dia adalah orang yang sangat kompeten dalam bidang tertentu. Contohnya kalau kawan saya selalu buat tu, dia akan IR dia dalam bidang firefighting. Maknanya dia kalau cerita pasal firefighting untuk mencegah kebakaran, dia terror lah kan. Dan dia kalau ada projek firefighting, dia yang akan check dan dia akan endorse lah plan firefighting tu kan. Macam-macam lah. Okay, jadi nak jadi paling penting sekali, Allah saya lupa saya punya mana saya punya registration BEM tu, nanti saya tunjuk lah kepada kamu. Yang paling penting sekali, bila kamu dah jadi engineer, kamu kena register dengan BEM. BEM. Tapi sebelum jadi engineer pun kamu boleh register dengan BEM sebagai graduate, sebagai undergraduate engineer. Jadi discuss the benefit and responsibility of professional engineer PE. Lepas tu describe the requirement and procedure to register as a professional engineer. Jadi kenapakah pentingnya kita nak register sebagai graduate engineer? Sebab apa? Dia tertaluk dalam undang-undang. A graduate engineer is a person registered under section 10(1) of the Registration of Engineering Act 1967. Okay? Dia ada dalam undang-undang yang mengatakan engineer kena register dengan BEM. Kalau tak register, majikan boleh tidak untuk mengambilnya. Tak boleh. Dia boleh ada syarikat yang dia nak engineer tu register supaya baru dia boleh ambil kerja. Okay? It's mandatory for university graduate to register as a graduate. A graduate register with the board may take up employee. Jadi tu. Jadi requirement jadi apakah syarat-syarat yang perlu kita ada untuk kita ni untuk kita register sebagai graduate engineer. Syarat yang pertama adalah universiti ini, universiti yang tempat kita belajar tu mestilah diiktiraf oleh Engineering Accreditation Council. Council maknanya badan untuk penilai kejuruteraan. Okey? Itu yang paling penting sekali. Jadi ada dulu UNIMAP dia tak diiktiraf. Jadi graduan UNIMAP semula UNIMAP buka tu, dia orang tak boleh nak register dengan BEM. Lepas ni kalau kamu pergi Jepun, pastikan universiti yang kat Jepun tu boleh apabila kamu grad, kamu boleh register dengan BEM. Kerana kebanyakan universiti di Jepun BEM tak iktiraf. EAC ni tak iktiraf. Okey? Ada soalan? Kalau ada soalan terus tanya. Okey. Engineering degree awarded by other country. Kalau kamu pergi luar negara, mestilah engineering degree tu kenalah diiktiraf oleh professional body yang dinamakan Washington Court. Okey? Kalau graduate with engineering technology degree, jadi kamu kena register as engineering technologist. Engineering technologist. Okay? For degree which not recognized, not to be top up with master degree from university with an credential accredited program in Malaysia. Kalau universiti tu, kalau kamu pergi belajar dekat US, sebenarnya kan universiti US tak mendapat pengiktirafan daripada Board of Engineer Malaysia ataupun EAC tu, Engineering Accreditation Council tu. Jadi macam manakah kita nak daftar kan? Jadi kita balik Malaysia, kita kena sambung belajar buat master. Master tu pula adalah Master of Engineering yang diiktiraf oleh BEM. Okay, kita top up dengan master tu, barulah boleh kita register sebagai as a graduate engineer. Okay. Okay, lepas tu engineering organized, engineering degree yang diiktiraf oleh BEM dan approved list is maintained by EAC and BEM. For degree which not organized, top up dengan ni, register fee, register fee RM50. Saya dah register dengan BEM 20 tahun dahulu.
RM50. Okey. Lepas tu kamu akan dapat sijil bila kamu dah grad ni. Jadi prosedur dia akademik, kena ada Bachelor of Engineering. Kalau tak ada kena ambil Master in Engineering, lepas tu kena submit dengan itulah BEm. Submit the following tu. Okey, lepas tu dapatlah graduate engineer, bayar RM50. Okey, degree scroll. Okey. Benefit, apakah kepentingannya ni sebagai professional engineer? Okey, jadi bila kita dah graduate, dah register sebagai dalam BEm, okey, bila kita register sebagai BEm, okey, kita boleh apply untuk dapat IR ataupun professional engineer. IR ni ada dua, satu IR yang boleh dicop sijil-sijil apa, kalau kita bangunan tu dah siap, engineer tu akan chop, sahkan bangunan ni selamat dan dia sign. Satu lagi yang professional engineer yang tak ada, yang biasa dia. Macam saya pun boleh ambil minta professional engineer, tapi saya tak ada authority untuk mengatakan bangunan ni selamat dan sebagainya. Tu dipanggil professional engineer. Lagi satu tu professional engineer with practicing certificate. Boleh? Faham tak? Jadi yang ni faham Satu yang macam saya degree of engineering, master PhD. Okey. Jadi saya dah daftar 20 tahun dulu. Okey. Jadi saya boleh, tapi saya tak praktis saya punya engineering. Jadi saya boleh dapat IR Dr. Insinyur Haji Muhammad Nur Ramzan. Saya boleh dapat IR tu. Kan? Jadi tapi saya tak boleh nak sahkanlah plan-plan yang ada. Okey? Okey. Jadi ini adalah COP. Kalau kamu dah dapat IR tu, ni adalah dia punya COP. Tutorial professional. Nampak ni, IR ni. Ni nombor dia. Macam saya, kalau saya apply IR, saya tak ada COP lah. Ayo, Zul. Ada soalan? Zul? Ada soalan? Ada, okey. Okey. Lepas tu, apakah kelebihannya kalau ada jadi professional engineer? Job satisfaction, variety of credibility. Bila kita ada IR depan tu ada macam-macam challenging intellectual development, benefit society, kita boleh bagi sumbangan kepada society, kita boleh naik pangkat, kita ada financial security, prestige, professional environment, technological, creative thinking, dan kita boleh tolong engineer lain lah. Jadi apakah tanggungjawab dia kalau yang ada IR depan tu? Have authority to sign and seal or stamp engineering document for study, estimate, design or analysis. Dia lead the design team. Certified engineering drawing. Certified engineering tu, saya cakap tu, engineering tu dia certified, dia sign, dia mengatakan engineering ni selamat. Boleh untuk kita buat bina bangunan macam ni. Supervise the project di mana-mana. Jadi sebagai yang ada professional engineer, kita boleh supervise lah, kita boleh monitor. Ini salah, tu salah, ni salah. Kalau kontraktor tu tak buat, kita tak nak sign. Guidance and consult about the project to get. Jadi dengan adanya, jika company itu upah pekerja dan upah kita dan dia mudah nak dapat approval sebab dah ada sign professional engineer. Analysis design for environment sustainable. Jadi dengan adanya professional engineer ni, kita tanggungjawab memastikan apa yang kita buat tu sustainable, tidak mencemarkan alam sekitar. Support of the professional and technical society. Jadi sebagai professional engineer, kita boleh membantu ada engineer. Okay. Alright. Okay. Apakah requirement kita dapat professional engineer ni? Apakah apa yang kita perlu buat? Okay, kita tengok Okay. Jadi kena register sebagai graduate engineer. As a graduate engineer ataupun engineering technologist with BEm. Okay. Or as a graduate member with IEM. Ataupun kita register dengan IEM. Mempunyai pengalaman 3 tahun. 2 tahun general training that we provide as long at least 1 year professional. Kalau kita nak buat kita punya kepakaran dalam firefighting, kita kena ada pengalaman bekerja dalam bidang untuk membuat sistem firefighting di bangunan. Okay. Jadi dan juga at least
at least 2 years general training. Maknanya general training ni kita masuklah, kerjalah mana-mana bidang pun, bidang dalam bidang kejuruteraan mekanikal, mana-mana, kerja oil and gas ke, apa, kerja dekat manufacturing ke, kerja dekat kapal ke, apa ke, kan. Lepas tu 1 tahun contohnya kita nak buat kita punya professional engineer sebagai firefighting. Kawan saya tu buat firefighting, kita kena kerja dalam syarikat yang design firefighting untuk 1 tahun. Dan okey, dan kita juga kena mahir dalam bidang yang kita nak dapat IR tu. Lepas tu kita at least 1 year of the above training must be obtained in Malaysia with under the supervisor of professional engineer. Jadi kalau kita nak jadi PE, kita kena ada mentor. Tunjuk ajar Kusifu. Kita kena ada mentor, sekurang-kurangnya mentor ni tiap kali kita buat projek, kita akan hantar kat mentor ni dan mentor ni akan chop. Mentor tu mestilah sama bidang. Kalau mentor tu, kalau kita nak buat firefighting, mentor tu pun mesti buat firefighting dan dia kena chop. Dia akan chop logbook tu. Logbook ni adalah perkara yang kita buat seharian-seharian. Okay. Have passed. Jadi kita juga kena pass peperiksaan Professional Assessment and Examination ataupun dilantik sebagai ahli corporate member of IEM. Dan juga kita kena duduk Malaysia tidak kurang daripada 6 bulan semasa kita apply. Jadi ini adalah dia punya carta ni. Graduate engineer atau engineer strategist tambah master in engineering. Okey, kalau graduate engineer ataupun engineer strategist kena tambah dengan master in engineering. 3 tahun, at least 3 years relevant work that include 1 year of professional supervision. Maknanya kita akan ada experience 3 tahun, 1 tahun tu kena ada mentor. Training book yang saya cakap tu, course attendant kita kena pergi course yang dianjurkan oleh BEM ataupun IEM. Lepas tu kena pergi PDP, Professional Development Program. Lepas tu kita kena ambil peksa. Nak ambil IR tu kita kena ada peksa. Lepas tu barulah kita dapat PE. Lepas tu nak kekalkan PE tu, kita kena tiap-tiap tahun kita kena pergi kursus yang dianjurkan oleh BM ataupun IM. Kursus ni pula kita ada 30 jam. Jadi kita kena bayar lah untuk kita kekalkan PE tu. Okey? Jadi faham, okey? PE okay, requirement Bachelor of Engineering. Using application using MIME ni. Lepas tu supporting document, ini adalah benda-benda yang kamu perlu ada. Lepas tu kamu kena buat payment. Lepas tu kena bayar 300. Lepas tu okey, lepas tu barulah kamu dapat sijil. Okey, ini adalah ni tu. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada. Tak ada, alhamdulillah. Tadi ada pelajar tanya saya soalan 1 point Adib KMT 2 kot. Adib. Tak apa nama dah. Amir Faik. KMT 2 ni kot. KMT 2. Okey, dia tanya saya untuk soalan tutorial 1.2. Dia kata Balkis is a student of matriculation program. She aspired to become a mechanical engineer. As a colleague recommended the type of bachelor of degree available to realize her dream. Provide your answer. We appropriate example of program in Malaysia. Jadi maknanya dia soalan nombor 1, 2 tu, dia tanya kalau orang tu, pelajar tu, dia nak ambil mechanical, apakah cabang-cabang mechanical yang ada? Jadi macam-macam cabang yang ada dalam kejuruteraan mechanical lah. Nombor 1, kejuruteraan mechanical pure, kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan mechanical automotif, kejuruteraan mechanical industri, kejuruteraan mechanical aeronautik, kejuruteraan mechanical industri, kejuruteraan mechanical bahan. Tu kejuruteraan tu semua banyak. Jadi kamu jangan lupa jawab tu. Okey. Ada soalan lagi? Soalan ada, kita nak bincang soalan tutorial?